A'udzubillahi samil syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa yang dah masuk? Oh, ramai ni ya. So, siapa? Jasni Ahmad Johan. Ya Allah. Jasni lagi. Amaris Gita Smith. Lepas tu Zarir ya. Kefli Zul pun top 4, top 5. Zarir dah. Oh ya. Ya Kak Syuk. Johar Joib. Ini top 10 ni. Sharifah Ifa. Kefli Zul terus dah like dan share. Terima kasih. Suryati pun top 10. Hasliza Halib, Jawada, Saidin Lamid, Intan Sumaya. Ni semua top-top ni. Zulfia Zafia. Zulfia Zafia, terima kasih Zulfia Zafia. Dia hantar kuih kat Tok Abah. Tok Abah tak sempat nak respon ya. Terima kasih Zulfia hantar kuih kat Tok Abah dan keluarganya. Suryati, Nurma Basar, Nur Aziza, Hajar Zainun dari Singapura, Ina Salina, Siti Khadijah, Farhan. Like dan share guys, like dan share. Terima kasih. 133 dah masuk kelas, baru 43 share. Share dengan 10 geng, 10 grup ya. Azrul Hezri, Khadijah Osman, Siti Khadijah Anis dan share kata Khadijah Anis. Suryati, terima kasih. Lita Wardita, terima kasih. Salma Zakaria, like dan share. Syarifah Yasin, Kak Syuk dan kata Kak Syuk dan sharing. Terima kasih. Sima Zamil, sebab you share you dapat pahala. Tak apa pun dapat pahala lebih lah kalau ramai orang yang follow ya. Dapat share ilmu. Cik Akmal Musa, lepas tu Lita Velita, Hajar Zainun dari Singapura, Canberra ya. Salwati Uti, Norma Basar dah sebut, Nurul Hasmizah ya, Maspah, Nur Azizah. Siapa ni? Ya, ni kalau tulis Jawi tak apa kena tengok lama. Intan ya, Marpuah Bukhari, Siti Samina Rahim, Wong Jowo, MFD Fidah Rocky ya, Aklima Ali. Ni jangan jumpa. Iris ya, Munma Isma ya, Ismail Supandi, Intan Smaida sebut, Misa, Cik Ikin, Dunia Darian, Suhaili Hamid. 156 share. Wow, cepat dapatkan 200 ya. Intan Smaida sebut, Cik Angah Musa dah share, terima kasih. Zarida, Nurhana Halim, Maya May, Jebon pun dah share dah, kata Jebon. Terima kasih Jebon. Yes, apa nama? Puan Zainun dah sebut, Zainab Hassan, alhamdulillah dah share ya. Nurlinda ya, Nur Aziza, Cik Agama Musa, Hadijah Osman, Ina Zalina dah share dah ya. Nurul Hasmizah dah sebut tadi. Rifah Marjan, suara jelas okey. Ya, Tok Abah dah jumpa dia punya masalah ya. Tok Abah terreduce volume ke 5%. Mana nak dengar. So sekarang Tok Abah dah buat 100%, InsyaAllah dengar. Sabaria Daud, Latifah, Nazmi, Hadijah Osman dah sebut. Bunga Merah, Bunga Muhammad Bedu, Rifni Ridwan ya. Rizwan, terima kasih. Saidin Lamid dah sebut. Normi Zawana 223 dah share, terima kasih. Zainab Hassan, Ramlah Gani, Nurlinda dah sebut. Cintaku Mamirus, Hanisa Hassan, Misa dah sebut. Dari Kulai Johor, Misa Ayu Saim daripada driving back home, daripada kerja ke. Masya Allah. Ayu Saim daripada Arizona, Amerika. Dia bawa balik ya, ni maghrib lah ni, balik dia kerja. Peter Tan, terima kasih. Rifah Marjan, Jamalia Nurbani ya. Siapa lagi? Icang SBS, Rohul Huda, Siti Mariama, Hamidah Abu Osman, Rosma Aisyah, Salwa Zainun, Leni Nadira, Sazali Zali, Mardiah Rakyah ya. Hamidah Hussein, Siti Rubiah, jangan jumpa Siti Rubiah ni. Mizah Miskan, Hanisa Hassan dah share, kata Zurina Muhammad Isa, alhamdulillah. 2 hari miss dia kata live Tok Abah ya. Dah dapat join hari ni. Terima kasih Puan Zurina, Fida, Sazali, Latifah, Hayati binti Jumari, Aina Mardia, Nurlinda, mana lagi? Suwarti, Wong Jowo, Erni Guroh, Fauziah Samsudin, Mun Maizma, Latifah Ifan, Rofiah Abdullah,
Litava, Ana Alia, Ayu Yuko, Farida Sabah. Okey. So dah 277 share, ya. 268 dalam kelas. Wow. Ni pantas hari ni. Hari ni hari Khamis, ya. Kalau nak bermusafir hari inilah. Sebab kalau bermusafir lepas subuh hari Jumaat dan tak dapat sembahyang subuh pula, kalau dalam keadaan yang awak mampu sembahyang Jumaat, be careful. Takut-takut jatuh haram. Ya. Perjalanan itu tak berkatlah, ya. Kalau nak keluar juga sebelum subuh hari Jumaat, ya. So hari ni okey. Sebab dia ni dapat sembahyang Dr. Penerima pun nama terima kasih Dr. Narimah. Dr. Narimah yang pesan pada Tok Abah bagi link untuk attend program tentang kesihatan mental semalam. 2 jam setengah lah, ya. Tok Abah attend, ya, daripada Dr. Nur Azlina daripada UPM, ya. Cik seronok sangat dapat ilmu, dan Tok Abah pun dia minta untuk bagi pandangan. So sempatlah bagi komen dan pandangan. Alhamdulillah. Sanimah Haji Jamin, Kasum Tambah, ya. Umi Allen, Syafiq Black, Yati Idris. Okey, Ayah Ruhazman. Baik. So kita hari ni di hari ke-16, ya, tips untuk lebih ceria dan bahagia. Dan semalam Tok Abah ni berhenti kat nombor 47 kot, 47, ya. Jadi orang yang lebih bijaksana dan cabar diri anda. Challenge yourself because you are better than what you think you are. Ya. So kita sebenarnya kalau mencabar diri kita, kalau kita nak ambil barang, ya, tak sampai, apa kita buat? Kita jengkitkan kaki. Jengkitkan lagi. Capai. Macam itulah dengan mencapai matlamat hidup. Kita kena stretch, jengkitkan kaki, stretchkan, ya. Panjangkan diri kita. Ya. Kita akan capai. Ramai orang dia tak nak stretch, dia tak nak menjengkitkan kaki, dia tak nak kata tu cuba mencapai juga dengan berjengkit kaki ke. Kalau naik atas bangku tu cerita lain lah. Tapi artinya you stretch yourself, ya. Kita regangkan diri kita untuk mencapai matlamat atau untuk memperbaiki diri kita ke tahap yang kita tak jangka. Subhanallah, Maha Suci Allah, ya. Sebabnya kita sebenarnya jauh lebih hebat daripada apa yang telah kita pamerkan. Sebab Tok Abah dah sebut ribu-ribu kali, all of us are work in progress. Kita semua dalam perjalanan, dalam pembaikan diri. Yang bukannya belum dah sampai destinasi. Orang yang dah, maaf, ya, yang dah meninggal dunia baru dah boleh cakap aku dah sampai destinasi sebab aku dah meninggal dunia. So kita punya destinasi ialah untuk ke alam barzah dulu. Dalam alam barzah pun masih lagi berterusan, ya. Mudah-mudahan dapat juga ganjaran, ya, daripada apa yang kita lakukan hidup. Masa kita hidup, kalau doa anak yang soleh, sedekah jariah dan ilmu yang kita kongsikan, yang digunakan oleh orang hidup, maka kita pun dapat lagi amalan-amalan, dapat pahala, dapat kebaikan yang mengalir ke kubur kita, ke kita di alam barzah. Pencen kubur kata separuh orang. Ya. Alright. So itu yang semalam kita berhenti nombor 47, ya. So dan apa pun nak buat persediaan. Always be prepared. Buat persediaan yang rapi sebelum buat apa pun. So sebabnya Tok Abah akan buat satu seminar pada webinar pada 18 Jun, iaitu memperkasa mental, ya, memperkasa agar dapat mental yang perkasa. Semuanya buat kajian, baca surf internet semalam dan dapat attend, ya, 2 jam punya 2 jam suku, ya, 2 jam setengah punya kuliah oleh Dr. Nur Azlina, pensyarah dari UPM, seorang pensyarah bidang clinical psychology. Seorang pakar psikologi bagus, hebat Dr. Azlina. Tanya, ya, Dr. Azlina. Tok Abah banyak mencatat pun 5-6 muka surat jugalah. Dan Tok Abah mengulang kaji balik. So apa yang disebut tu untuk Tok Abah familiar. Tapi ada bahan-bahan statistik, data-data. Contohnya, yang Tok Abah agak terkesima semalam bila disebut tahun lepas 2 orang bunuh diri setiap hari. Tahun lepas asbab, ya, tekanan mental, sebab kemurungan, sebab stres, sebab berbagai-bagai faktor, 2 orang sehari. 600 lebih, ya, 600 lebih bunuh diri tahun lepas. Tahun 2020 262. Lebih kurang 1 hari seorang lah membunuh diri. Tahun 2020, tahun 2021 2 orang bunuh diri. Yang cuba nak bunuh diri, yang ada terfikir nak bunuh diri, jangan cakap lah, ya, ribu.
Iaitu masalah mental, tekanan mental, stres, kemurungan, anxiety. Ni semua adik-beradik lah. Ya, schizofrenia, bipolar. Ni semua adik-beradik kepada kesihatan mental, masalah mental. Dan Tok Abah dah buat persediaan yang agak rapi. Dan bila datang kuliah 2 jam semalam, Tok Abah rasa excited, seronok. Dapat menambah baik pencatatan dan nota yang Tok Abah telah buat untuk program yang Tok Abah akan kenalkan pada 18 Jun, yang memperkasa kesihatan mental perkasa. Tetapi tak boleh register lagi. Cuma boleh masuk waiting list dalam channel waiting list webinar mental perkasa. Dah Tok Abah tengok pagi tadi, Tok Abah tu kanjat 540 orang dah register. Sebab semalam baru 450 lebih kurang. So pagi tadi dah 540. So mudah-mudahan lepas ni 600 orang akan register, dan mereka yang register berpeluang untuk dapat early bird potongan more than 50% lah. Dan bukan itu saja, akan dapat Tok Abah akan buat 10 program tentang mental perkasa ni, 10 program tahun ini insya-Allah, dan semua akan dapat diskaun yang kau. So join dulu waiting list. Tak nak join kita webinar pun tak apa, join dulu, dapat tips, dapat catatan, dapat peringatan, dapat update status tiap-tiap hari yang bermanfaat. Ya, masuk channel Telegram Tok Abah, channel Telegram Tok Abah, channelnya ada kat link kat atas ya, channel Telegram webinar mental perkasa, waiting list. So pagi tadi Tok Abah tengok 540. So mudah-mudahan lepas ni 600 orang ya. InsyaAllah. Alhamdulillah lah. Kita nak 1000 orang pun tak apa. Akan dapat, ramai dapat manfaat. Mudah-mudahan bila Tok Abah dalam kubur nanti adalah ya, kata orang tu, pahala mengalir daripada anda yang mengamalkan apa yang Tok Abah kongsikan semasa Tok Abah masih hidup. Alhamdulillah. Dan seperti biasa program ini dibawakan juga oleh pada 21 Jun Tok Abah akan bersama anda dalam kelas. Tak pernah buat. Yang untuk public forum tak pernah buat ya. Sejak 3 tahun ni, ini kali pertama pada 21 Jun, iaitu psikologi di tempat kerja. Tok Abah punya PhD dalam bidang organizational psychology. Ya, daripada School of Organizational Communication. Ya, jadi Tok Abah belajar komunikasi dan psikologi dalam konteks organisasi, bagaimana nak merangsang pemimpin, merangsang pekerja, ya, menasihati pekerja bermasalah, ya, bagaimana nak bentuk team building. Itu semua bidang Tok Abah lah. Tapi kali ini Tok Abah akan terangkan bersama dengan Cikgu Saiful bagaimana nak memahami ya, perbezaan dan bagaimana nak berinteraksi, serasikan roh antara laki-laki dan wanita dalam konteks pekerjaan. Walaupun kita sebut psikologi tempat kerja, tapi relevan untuk rumah tangga, dalam masyarakat, dalam NGO, dalam jamaah, dalam sebarang persatuan lah. Kita dapat memahami orang lain dengan lebih mantap. Ya, kenal diri, kenal orang lain, dan kita akan kenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itulah dia. Bagaimana kita nak memahami the opposite sex. Ini kadang-kadang macam-macam masalah timbul just because laki-laki fikir macam laki-laki, perempuan fikir macam perempuan, dan kita, kalau aku boleh takkan kau tak boleh, kata bos laki-laki. Bos perempuan pula, kalau saya begini, saya mampu buat begini, kenapa awak? Ya, laki-laki, bos laki-laki tak faham pekerja wanita, bos wanita tak faham pekerja laki-laki, dan pekerja laki-laki, pekerja perempuan tak faham fikir cara mereka, dan mengharapkan orang yang lain jantina pun macam mereka. Ini banyak timbul masalah dalam organisasi, di rumah tangga, dalam masyarakat, dalam tempat. Ini yang Tok Abah akan bincangkan. The psychology. Apa yang orang perempuan suka, apa yang laki-laki suka, apa kebencian wanita, apa kebencian laki-laki, semua akan kita bincangkan dengan jelas dalam masa 1 hari lah. Ya, 9 pagi sampai 4:30 petang. Di mana? Di DIFKA, Dewan Inspirasi Fadilah Khamsah. Ramai orang dah menempah ya. Yang register belum ramai sangat, tapi dah menempah ramai. So please come to our seminar ya, offline secara berdepan dengan Tok Abah pada 21 Jun. Ya, dan of course lah, ini untuk siapa ni? Untuk semua bos lah. Untuk bos-bos datang, untuk semua orang yang nak perbaiki diri komunikasi, pekerja relevan, supervisor, counselor, cikgu-cikgu ya. Bos-bos pun sangat-sangat relevan sebab memahami kaki tangan, sebab bos kena berubah sebelum staff boleh berubah. So the psychology of at workplace sangat-sangat kritikal, sangat penting. InsyaAllah akan membantu. Please come to our seminar ya, live. Tok Abah dengan Cikgu Saiful akan membantu anda. Yang penting kita akan dalam networking sepanjang hayat lah, kalau selagi kita ada hayat ya.
Dan pada 28 hari bulan Jun, Tok Abah akan buat webinar tentang integriti. Integriti satu kemestian. Bagaimana nak memperkasa integriti dalam organisasi anda? Integriti satu kemestian, bukan satu pilihan. Dan Malaysia menghadapi isu integriti. Daripada pemimpin sampai ke rakyat, sampai ke organisasi-organisasi, sampai kepada sektor ekonomi, semua ada cabaran dari segi integriti sampai dunia pandang kita serong. So jangan banyak komplain, jangan banyak berpolemik, berdebat. We do something. That's why Tok Abah terpanggil untuk buat webinar pada 28 Jun. Tiap-tiap tahun memang Tok Abah penuh schedule tentang integriti ni, tapi tahun ni Tok Abah buat webinar dulu. Tak mampu nak pergi ke jabatan-jabatan, agensi-agensi secara individu, tapi kalau ada kesempatan bolehlah bantu. Tetapi jom datang kepada webinar Tok Abah 28 Jun untuk dapat tipsnya selama 3 jam kurang lebih, bagaimana nak memperkasa integriti, membudayakan integriti dalam organisasi anda. Alright? So, poin nombor 48. Hanya pun biasa anda dengar, Tok Abah pun pernah cakap, tapi janganlah. Bagaimana kita nak lebih ceria, lebih bahagia, iaitu lebih asertif, lebih tegas. Lebih tegas dengan diri anda, lebih tegas dengan orang lain. Banyak kali orang bertanya, saya kalau tengah marah, saya kalau budak bersilap ke anak bersilap, saya akan marah, kadang saya angkat tangan, sampai terpukul mereka. Adakah betul cara saya? So Tok Abah tak boleh jawab. Tengok situasi dulu. Tetapi pada dasarnya memukul anak atas sebab-sebab yang tidak munasabah, tak sesuai. Dan anak laki-laki aja yang boleh disebat, itu pun atas sebab-sebab yang tertentu, dengan cara-cara yang tertentu yang tidak menyakitkan, yang tidak akan membawa mudarat pada anak itu. Anak 10 tahun ke atas kesalahan-kesalahan tertentu, maka ada keharusan merotan. Jadi kalau main marah saja, semalam pula ada seorang bertanya, Mr. Ram, dia kata, saya kalau marah je, saya terus walk out. So saya jalan saja, saya tinggalkan tempat tu. Adakah tindakan saya itu betul? Menarik, menarik. So Tok Abah ingat hadis, barang siapa yang marah sambil duduk, dia berdiri. Kalau berdiri, jalan. So meninggalkan tempat punca kemarahan, untuk mengelakkan benda yang lebih memudaratkan satu benda yang baik sebenarnya. Sebenarnya bila kita walk away, dengan syarat kalau kita kat situ kita akan marah ke, buat sesuatu yang negatif ke, ataupun cakap benda yang boleh menghancurkan manusia dan memutuskan silaturahim, you better walk out. Jangan pula isteri tengah tengah komplain, tengah bersyarah, awak walk out. Yang nak marah-marah ni, abang pergi kedai mamak dulu, itu memang nak cari naas lah. Masalah tak selesai. Ramai lelaki begitu. Bukan itu maksud Tok Abah. Tapi kalau awak duduk kat situ, awak boleh bergaduh, bertengkar, awak mungkin jadi lebih agresif ataupun bercakap benda-benda yang bukan-bukan. Jangan bercakap waktu marah, jangan berjanji waktu sedang happy sangat. Nanti awak terperangkap dengan tindakan you sendiri. Begitu. Sebab bila kita walk away, kita sebenarnya ikut sunnah, kita uzlahkan diri daripada tempat yang punca masalah. Keduanya, bila kita berjalan, kita mengeluarkan hormon-hormon tertentu, adrenalin, dopamin pun keluar sikit, jadi kita epinefrin, so kita akan rembeskan hormon bila kita berjalan. Dan bila kita pergi daripada suasana yang agresif ataupun yang konfliktual, awak pergi keluar ke tempat yang tenang, mungkin dapat nampak pokok, dan sebagainya, maka awak bertukar environment, awak akan lebih tenang. Itu pun terapi. Berjalan itu terapi, tukar environment itu terapi, tukar warna itu terapi. Jadi tapi Tok Abah tak jawab. Tok Abah dengar je jawapan daripada Dr. Azlina yang sangat baik jawapannya. Tapi kalau Tok Abah ditanya, Tok Abah akan tambah selain daripada apa yang Dr. Azlina telah jawab, tambah bahawa walk away from a negative situation ada kebaikannya, dengan syaratlah jangan pula orang tu tengah lepaskan dia punya rentihan, dia punya geram, awak jalan, jadi dia nak awak dengar, tapi awak walk away, itu tak betul. Itu semalam punya pengalaman lah yang Tok Abah dapat, daripada sesi webinar pertama Dr. Nur Azlina, daripada Dr. Azlina, daripada pensyarah psikologi, bidang psikologi UPM yang dilakukan untuk community college
Seronok Tok Abah dapat attend bersama ramai peserta. Dan Tok Abah di hujung sesi mereka minta juga Tok Abah bagi komen. Tok Abah bagilah komen-komen tambahan untuk menyokong apa yang Dr. Azlina telah sampaikan. Syukur Alhamdulillah. So belajar lebih asertif artinya you must learn how to say no. Ya, minta maaf saya tak dapat. Kita nak gembira, nak bahagia, tapi kalau banyak kerja, jom Dil, Fadilah, ya jom tak apa, jom Kim minum. Kita kata alamak, kawan-kawan ku ajak kan kata sombong kan. Jadi kita ikut pergi minum. And then kerja kita terbengkalai, kita stres, banyak kerja tak siap. So, kita kena lebih tegas. Aku nak sangat ya. Tok Abah nak sangat ikut you all minum. Tapi Tok Abah ada kerja sikit ni. 2-3 alternatif lah. Pertama, tak apalah, pergi minum lah. Ni, aku belanja kau lah. Ya, kau pergi minum. Jadi orang pun seronok. Ataupun, tolong tapau untuk saya. Ni aku bagi kau RM50. Kau minum lah. Ramai 2-3 orang tu. Kau tapau sikit. Ya, mi goreng mama untuk aku. Ataupun roti canai ke. Ataupun, apa namanya, tosai ke. Tok Abah suka makan apa nama? Capati. Tok Abah suka makan capati sebab dia lebih sihat daripada roti canai. Tapi sesekali roti canai juga. Sesekali ku rasa teringin juga nak makan roti canai. Semalam pun Tok Abah makan roti canai kat rumah. Alhamdulillah, teringinlah sekali-sekala. Tapi kita kena lebih tegas. Ya, bos bagi awak kerja, bagi kerja. Awak tak tahu nak kata no kepada bos. Bos, the boss is always right. So awak dapat kerja beban dan awak pula jenis yang rajin, tak banyak komplain, maka bos pun bagi ke awak. Staff lain komplain, so bos pun malas nak bagi. Akhirnya awak terbeban. Orang lain dapat 5 kerja, awak dapat 10. Bahagia, seronok. So awak kena tegas. Habis, lawan tu okey tak, bos? Bos, ni senarai tugasan yang bos dah bagi kat saya, 1, 2, 10. Ya, saya boleh buat. Ya, saya boleh buat apa yang bos suruh ni. Tapi ni sekarang dah bulan Jun 2022, mungkin 2025 saya siapkan. Exaggerate sikit lah. Sambil buat lawak bodoh. Buat lawak bodoh pula. Lawak bijak. Ya. So tahun 2025 mungkin saya boleh buat sebab dah banyak sangat sebenarnya ni. Unless you help me to prioritize. Dalam 10 ni dah tambah lagi 11 kerja yang you bagi ni, yang mana paling urgent. So then I can ni sebab this is the job that you give me. Bila kita bagikan senarai begitu dan kita terangkan pada bos, bukan kita menolak. Bos, ya Allah, aku dah bagi banyak sangat kat dia. Dia check dengan orang sebelah. Si Usop cuba ada 4 kerja, jadi senyum-senyum. 4 kerja. Kita yang rajin, yang tak pernah komplain sebab kita tak asertif, tak tegas. Si Usop komplain, bos, dah banyak kerja bos. Bagi kat Fadilah tu. Dia yang rajin. Bos pun bagilah kat Fadilah. Fadilah pula tak tahu nak asertif ataupun bertegas, ya. Maka dia pun sengsara. Diam dalam sengsara. Dalam hidup ini, kita boleh diam dan sengsara. Keduanya kita dah teruk sangat, berhenti kerja. Ketiganya, kita berubah. Lebih asertif, lebih jujur, lebih sistematik, lebih berani untuk menerangkan. This is the situation. Awak dah bagi saya sekian. Lebih tegas. Sama juga. Ramai isteri yang komplain kat Tok Abah. Ramai isteri, ribu-ribu isteri komplain. Suami saya tak angkat tangan. Maksud angkat tangan tu bukan pukul. Tak tolong bantu, tak tolong mandikan anak, tak tolong diaper, tukang tukar diaper ke apa ke. Tak pernah. Dia tak terfikir pun. Dia balik, dia terus main game dia. Tengok handset dia, lepas tu tengok TV. Ya, kami sama-sama kerja. Tok Abah kata apa? Lebih tegas. Contoh, buat senarai tugasan dalam rumah yang kena buat. Jaga anak, nak washing machine, nak basuh baju, nak ini, nak masak, nak lepas tu ya, sampai 20 senarai. Okey bang, saya nak minta nasihat. Bukan nak suruh dia, nak minta nasihat. Ni ada 20 kerja yang saya kena buat. Macam mana saya nak buat ni 20 ni? Ya, kita tak ada pembantu, yang ada cuma abang dengan saya, anak kita 2 orang, 3 orang. So, what is your opinion? How can we resolve this? Mungkin kalau ya abang boleh bantu sikit-sikit, senaraikan. Orang lelaki-lelaki ni pakai otak kiri. Sebelum sampai nombor 60, dia pakai otak kiri lebih daripada otak kanan. Ya, otak kiri. Tengok sistem, logik, fakta, data. Oh, ada 20 kerja yang isteri aku kena buat. Daripada pukul 5.30 sampailah pukul 10.30, 11 malam sebelum tidur. Masya Allah, kesiannya. Ya, yang ini aku tengok. Ni okey. Washing machine abang boleh buat, buang sampah boleh, lipat baju, abang biasa lipat baju. Abang melipat ni memang pakar. Ya, okey. Jadi bila kita lebih tegas, terangkan dengan cara yang compassionate,
maka kita dapat meringankan beban dan kita akan kurang stres, kurang teraniaya lah, ya, ataupun terpaksa melakukan semua kerja tanpa bantuan. Dan kok ia pun suami-suami fikirlah, ya, walaupun isteri aku tak kerja, dia bukan ada kerja kat rumah pun. Kau jangan, ya, orang yang kerja kat rumah, isteri yang sepenuh masa kat rumah ialah dia kerja 24/7, ya, 24 jam dia bekerja, 7 hari seminggu. Pening-pening pun tampal koyok, makan paracetamol, masih teruskan kerja. Dia tak ada MC. Isteri yang kerja sepenuh masa kat rumah tak ada MC. Demam-demam pun kena masak untuk anak, untuk keluarga, untuk kecuali dah sakit berat lah, kena pergi hospital, ya, ataupun duduk kat hospital. Faham ke faham? Jadi kena lebih tegas, kena lebih asertif. Baik di rumah, baik di tempat kerja, baik dengan kawan-kawan, kena lebih asertif. Minta maaf, saya tak isap rokok. I don't do drugs. I don't do drugs. Ya, sorry. Ketum pun aku pandang je lah, tapi aku kan nak minta maaf lah. Tak payahlah, tak payah. Ya, lagipun aku difahamkan hukumnya haram. Ya, so lebih tegas sambil berdakwah sikit, ya. So anda akan lebih bahagia, akan selesa, akan kurang stres, akan maju ke depan. And do something as an asset to the environment. Ya, lebih tegas, lebih asertif, belajar to say no untuk perkara-perkara yang tak mendatangkan faedah. Learn to say no. Learn to say no. Tu kadang-kadang bila Tok Mak ajak travel tu, bila Tok Abah rasa ini lebih banyak bala daripada kebaikan, kata tak payahlah, awak pergilah, saya tak ikutlah. Tapi kalau perkara-perkara yang munasabah, yang walaupun Tok Abah don't like travelling, tapi kalau rasanya dapat meringankan beban dan juga dapat menguat hubungan kekeluargaan, bolehlah kita pergilah. Ya, kadang tak larat orang umur remaja purba umur 71 tahun ni otai berbisa. Otai sangat berbisa, ya, satu badan bisa-bisa, otai berbisa. Yang faham-faham, yang tak faham tak mengapa, ya. Okey, nombor 48, belajar untuk lebih asertif, lebih tegas, belajar untuk say no untuk perkara-perkara yang tak mendatangkan kebaikan ataupun lebih banyak mudarat daripada kebaikan. Antara dua mudarat, sabda Nabi mafhumnya, buatlah yang kurang mudarat, insya-Allah. Okey. Nombor 49, tip 49. tambah, ya. Bagaimana nak lebih happy, ceria dan menjadi aset kepada keluarga, masyarakat, bangsa, negara, aset kepada dunia, memberi nilai tambah ialah ini pun pernah Abah sebut dalam konteks yang berbeza, ya. You must boost your charisma. Jom perkasakan karisma diri untuk lebih bahagia, lebih ceria, lebih menjadi aset kepada dunia. Memperkasakan karisma diri anda. Ya, sebelum Tok Abah cakap tentang karisma tu, ya. So ingat kita punya Abilah ini dibawakan oleh program seminar dalam kelas, ya, psikologi tempat kerja pada 21 Jun. Tok Abah dengan Cikgu Saiful. Jom datang join, ya. Akan seronok, akan berbaloi, akan dapat ilmu, akan dapat bersoal jawab, akan dapat mengenal diri, mengenal orang lain, mengenal perbezaan antara gender, dan insyaAllah you become a better person di rumah, di tempat kerja, dalam masyarakat. We don't change you, you change yourself, but we are the facilitators. Tok Abah dan Cikgu Saiful akan bantu. Jom, sangat bermanfaat. Untuk siapa? Untuk bos-bos, untuk manager, untuk supervisor, untuk pekerja, untuk semua orang yang nak memahami pekerja ataupun orang yang berlainan gender. Laki-laki memahami wanita, wanita memahami laki-laki dalam konteks kerjaya, ya, dan relevan untuk rumah tangga, ya. 21 Jun pada masuk yang keduanya, join, masuk dalam Telegram channel, waiting list webinar Mental Perkasa. Nama je Mental Perkasa, tapi Tok Abah akan buat 10 program tahun ni, insya-Allah. Tapi kena join dulu untuk dapat potongan yang kau luar biasa, berbaloi, seronok. Dan ramai orang yang dah ikut 1-2 program pun dah kata, ya Allah, saya faham diri, saya kenal diri, saya lebih yakin, saya lebih seronok, saya lebih tenang, bisnes saya meletup, ya, keluarga saya bertambah harmoni, anak-anak saya dengar cakap. So banyak perubahan. Sebab prinsipnya bila kita berubah secara 360, kita berubah, Allah akan ubah semua manusia, semua makhluk, semua perkara di sekitar kita. That is the principle.
And by coming to our program, insyaAllah anda akan transform diri jadi orang baru yang 360 secara bersepadu. That is our promise. Yeah, you got to do it, but we will lead you, we will facilitate you. So masuk dulu join Telegram channel tu percuma je. So join dulu waiting list. Pagi tadi 540. So mudah-mudahan lepas ni you cakap pada kawan-kawan, pada keluarga, pada WhatsApp group, pada members, pada ahli keluarga, join dulu. Awak mudah-mudahan dapat 600 orang lepas sesi ni. Tok Abah akan sangat berbahagia, sangat bersyukur, because I want to serve the world lah, insyaAllah ya, dan serve anda insyaAllah. So kita masuk dulu waiting list dalam Telegram channel ya. Awak akan untunglah ya, dapat manfaat berlimpah-limpah. Dan kita juga akan buat program pada 28 hari bulan Jun, ialah webinar untuk integriti, memperkasa integriti. Allah malunya ya. Semua orang nak tibai Malaysia sebab kita kurang berintegriti dengan salah guna kuasa lah, dengan rasuah lah, dengan penyelewengan lah. Tu ya Allah, image kita sangat buruk di mata dunia. Tapi jangan takut, nothing is all is not lost ya. Kita masih berwibawa ya dalam banyak hal ya. Kalau kat Mekah pun orang Mekah Madinah sangat respect orang jemaah haji, jemaah umrah daripada Malaysia. Ya, so Malaysia bagus kata orang Arab ya. Ana min Malaysia ya. Dia kata wah, dia senyum, bagus Siti Rahmah ya. Ya, haji bagus Malaysia bagus ya. So masih orang respect juga sebab jemaah haji, jemaah umrah semuanya orang-orang yang mempamerkan integriti yang tinggi dan disiplin. Integriti yang kita masukkan ialah buat benda baik dengan cara terbaik walaupun orang tak nampak. Terutamanya masa orang tak nampak, bukannya walau orang tak nampak, terutamanya masa orang tak nampak. Dia buat benda baik dengan keadaan yang terbaik ya, bila orang tak nampak. Itu integriti yang hakiki lah ya. Dan kejayaan tanpa integriti kosong. So please come to our program. Dan Tok Abah pun selalu kongsi dah 2 bulan Tok Abah amalkan mengambil Cordyceps Plus. Ni Cordyceps ni herba yang banyak antioksidan, yang dapat repair lah, dengan izin Allah, yang dapat repair banyak perkara-perkara saraf-saraf dalam badan kita yang umur 40 ke atas, sangat-sangat relevan. Tok Abah dah 2-3 bulan ambil ni, dan masa Tok Abah kena COVID ya 3 minggu lepas ya, alhamdulillah, sebab ambil ni pagi petang, sebiji petang, Tok Abah tak ada kesan long COVID ya. Nafas okey, badan dah tak sakit, tak letih, tak ada kesan COVID lah. Macam orang lain kena mengah lagi, berjalan mengah, naik tangga mengah, sakit-sakit sana sengah sini ya, ingatan pun terganggu dan sebagainya. Tapi syukur alhamdulillah, Tok Abah yang umur 71 tahun guys, yang awal the last person yang dapat COVID di rumah, yang lain dah kena awal. Tok Abah bertahan-tahannya, akhirnya kena juga. Allah punya kuasa pelancangan nak bagi immunity lah. Ni membantu Cordyceps Plus ya. Sangat dia ada Cordyceps dengan vitamin C plus. Vitamin C ni of course lah untuk cantik kulit, untuk tenang, untuk tenang, dan untuk of course immunity. Mudah-mudahan ya. So sangat membantu. Ada link kat atas tu semua ya. Link tu Cikgu Nazrin dah buat secara umum. So pergi ke link, tengok, pilihlah apa nak, baik produk ke, program ke, nak join channel Telegram ke, semua ada. Kat atas tu kena kerja lebih sikit lah. Sebab takut berkalut sangat ya. InsyaAllah. Dan program kita juga dibawakan oleh Excel Plus, perasa coklat ya. Ini memang jawabkan dari kanak-kanak. Ini memang untuk kanak-kanak umur 2 tahun sampai umur 80 tahun. Tetapi jauhkan dari kanak-kanak sebab ianya sedap sangat. Betul, Tok Abah makan memang kalau cucu nak lagi, I want some more, I want more, kata cucu Tok Abah. Ya, ni dia punya maskotnya pun Didi and Friends, anak-anak akan suka. Maskot yang paling besar, maskotnya Tok Abah. Ya, Tok Abah and Didi and Friends. Ya. So ni ada apa? Ada vitamin C seperti biasalah ya, bagus untuk immunity. Sekarang ya Allah, ya cacang monyet lah, sakit mulut, tangan, kaki, ya, hand, foot, mouth,
HM, hand mouth food disease. Whatever lah ya. Itu sekarang ni beribu-ribu, puluh ribu dah. Cacah monyet pun dah ramai. Ya, kenapa waktu ni lah pula keluar sampai orang suspicious. Ya, adakah ini benar-benar berlaku ataupun ada satu kata apa namanya? Ialah pakatan ataupun perancangan yang negatif ya. So kolesterol awal susu awal lembu, ada buah tamar, ada susu, ada DHA, ada yang Tok Abah paling suka ialah ada biji teratai. Ya, sebab teratai ada aura ketenangan. Ya, jadi bila anak-anak makan ni, dia akan bertenaga, lebih fokus, lebih tenang, lebih sonok belajar, lebih lama belajar, bertenaga untuk belajar. Dan pula kita dah bacakan doa kat kepala anak-anak kita, anak cucu-cucu, Fatihah, ayat kursi, alam nasrah. Mereka duduk menghadap kiblat, lebih tenang, lebih fokus, belajar lama, akhirnya pandai. Bukan makan ni terus pandai, tak. Makan ni akan bertenaga, lebih fokus, lebih tenang, otak kanan kiri terangsang ya. So mereka lebih disiplin, lebih mudah dengar cakap, lebih bertenaga dan tenang, fokus. Jadi mudah belajar, seronok belajar, mudah faham, mudah mencerap, akhirnya pandai anak-anak itu dan berubah jadi anak-anak yang soleh-soleh. Tapi bukan itu yang kritikal. Yang kritikalnya bila mak bapak ya berlabuh sikit untuk benda-benda seperti Excel Plus coklat, perasa coklat ni, mereka berubah. Mereka pastikan rezeki yang bawa balik ke rumah, rezeki yang halalan thayyiban. Di rumah mak bapak tak bergaduh. Di rumah mak bapak tak fikir atau cakap benda-benda negatif. Haramkan perkara negatif. Sentiasa doakan kepala anak dan berharmoni ya, bermaaf-maafan tiap hari, masuk rumah dengan senyuman dan doa. Wow, the whole household berubah. Sebab pencetusnya ialah Excel Plus perasa coklat. Barulah best. Bukannya bagi ni terus magic berlaku. Nah, awak semua berubah. Ingat, bila kita berubah, Allah ubah semua makhluk di sekitar kita. Kan Tok Abah dah cakap, based on all those principle lah, maka kita formulasikan benda-benda ni. Ini diformulasikan dengan kasih sayang. Mudah-mudahan dinikmati dengan riang dan membawa cemerlang, insya-Allah. Itu falsafah Tok Abah dengan anak-anak yang kata tu mencipta dan memulakan produk-produk ni untuk kebaikan bersama, insya-Allah. Okey, sambung. Tok Abah cakap tidak macam mana? Tip nombor 49, bagaimana nak memperkasa ya dan membesarkan aura diri, karisma diri. Karisma ni apa? Semua orang biasa cakap kan, ada karisma, ada aura, ada nur, ya, dia tu ada sifat-sifat keramat. Dia ni hukum karma. Be careful ya. Hukum karma tu lain cerita. Ya. So karisma tu dalam bahasa Inggeris, dia pinjam dari perkataan karomah. Karomah tu bahasa Arab. Karomah. Orang Melayu ambil juga, pinjam juga keramat. Ya, orang Sanskrit pinjam perkataan karma atau karam. Orang Punjabi akan sebut perkataan karam sing walia, karam. Ya, maksudnya sama. Karisma, karomah, karma, keramat bermaksud daya tarikan ya pada dan nur cahaya pada seseorang yang menyebabkan orang percaya, orang sayang, orang nak dekati dan orang menghormati kita dan positif pada kita. Itu karma ya, itu karisma, itu karisma, itu kita punya aura kita. Jadi macam-macam mana cara? Secara simpelnya Tok Abah sebut kan, ada aura fizikal, ada karisma fizikal. Bersih, smart, kemas, wangi, pakai warna kegemaran, baca doa, tengok cermin. Bersih, smart, kemas, wangi, pakai warna kegemaran. When you put on your favorite color, you punya aura fizikal membesar. You suka warna, ini warna grey lah ya, warna kelabu, warna kelabu cair. Ya, warna kelabu ni warna bijaksana, warna grey matter, warna berfikir, warna ketenangan, warna merawat. Ya, warna kelabu kalau kita pakai akan merawat penyakit-penyakit ringan. Ini kajian naturopati. Google, jangan terima cakap tak tahu apa bulat-bulat. Google, apakah kesan warna kelabu kepada kesihatan diri anda? Google lah, maklumat di ujung jari. Tabayun. So kalau awak suka warna kuning, warna ceria. Warna hijau, warna aman, damai, sakinah. Ya. Ada seorang wanita bertanya, nama siapa? Tanya moderator. Nama saya Salma.
Apa masalah Salma? Masalah saya lah, saya kalau tengah stres saya marah betul-betul, marah. Adakah betul tindakan saya tu marah pekerja ke, marah anak ke, marah suami ke? Saya kalau dah stres saya marah. Saya lepaskan, lepas tu saya tenang lah. Lepas tu kita buat kerja seperti biasa lah. Salah ke betul ke cara saya? Tabah senyum bila dengar nanti ya. Sebab namanya Salma. Kalau nama tu nama betul, Tabah rasa betul sebab ada dia pakai apa nama Zoom dan ada nama kat dia punya apa nama frame tu. Ya, so namanya Salma. Salma maksudnya apa? Salim, salama. Ya, artinya aman, damai, selamat, safe, secure. Sebab nama dia aman, damai. Ya, nama dia Salim. Ya, salamah, Salma Ismail, ya, salamah. Ya, selamatlah, maksudnya selamatlah. Itu sebabnya namanya Salma, sebab nama itu sebagai perawat, sebagai terapi kepada sifatnya yang mudah marah. Semalam Dr. Azilna kata, saya sebenarnya orang yang jarang nak marah. Ya, dan ramai staff ataupun student tanya saya, apa nama, doktor ni tak pernah marah ke? Namanya Azlina. Lina apa maksud Lina? Liana, Lin bermaksud kelembutan. Tok Abah senyum macam bila dengar, oh namanya Azlina. Dan dia mengaku dia susah nak marah. Dia tenang, dia cool. Sebab nama adalah terapi kepada sifatnya. Namanya Salma sebagai terapi untuk sifatnya yang agar selamat, agar tenang. Tapi dia mudah marah. Tapi kalau mak bapak kawan-kawan dia, Salma, ya, selamat, tenang, baik, selamat, tenang, ya, maka dia akan jadi terapi. Tapi orang nama Salma, orang panggil Salma ke? Tak ada. Sally, Sal, Sally. Oh, Sal tu Melayu sangat. Sally. Aduh. Sally. Ada pelawak kata, ni bukan Cik Sally, ni Cik Choli. Tak apa pun ketawa lah, ya? Lawak bodoh. Ya? Sally. Salma jadi Sally. Mana doanya? Sally bukan doa, tapi kalau Salma itu doa. So kita panggil nama orang dengan penuh, dengan ada maksud doa, maka yang memanggil dapat pahala, yang menyahut, ya saya Salma, ya saya Salma, kata si ayah, ya abah, maka dua-dua dapat pahala. Sel, mak panggil, mak tak dapat pahala, ayah anaknya, ya mak tak dapat pahala. Sally, hancur. Ya, nampak ke nampak? Nampak. So ni dah dia untuk membesarkan aura fizikal yang bersih, semat, kemas, wangi, pakai warna kegemaran. Dan kalau boleh baca doa tengok cermin. Doa tengok cermin yang Tok Abah selalu sebut, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ni Nabi yang ajar. Ya Allah, sebagaimana kau cantikkan kejadianku atau wajahku, kau cantikkan akhlakku. Muka makin comel, akhlak makin baik, aura makin besar. Faham? Faham. Alright. Dah buat belum? Dah. Tahniah. Dah buat belum? Belum. Never mind. Do it now. Kalau sudi, I am facilitating, you are the motivating person. You motivate yourself. Motivating yourself. Yeah. Facilitating myself. I'm the facilitator, anda motivator. Gitu. Ya. So itu aura fizikal. Lepas tu aura emosi. Maafkan orang, ya, hantar gelombang positif, ya, sentiasa solat taubat. Ini aura emosi. Solat taubat, memaafkan, ya, kata tu sentiasa hantar gelombang positif, hantar aura positif pada orang. Nampak je orang hantar, wahai Allah, aku sayang hormat orang depan aku kerana Engkau. Jadikan dia orang yang positif. Kalau dia sakit, sembuhkan. Kalau ada masalah, selesaikan. Kalau ada konflik, damaikan. Ya, kalau dia ada kesedihan, gembirakan. Hantar gelombang positif. Ini aura emosi. Hantar gelombang, ya, maafkan dia, doakan dia, maka aura emosi kita jadi besar. Besar. Orang makin sayang, makin hormat, makin percaya. Lapisan aura nombor 2, aura emosi. Lapisan ketiga ialah aura spiritual. Barang siapa merapatkan diri dengan Tuhan, dengan Allah, maka Allah akan rapatkan hubungan kita dengan sesama manusia. Barang siapa merapatkan dirinya dengan Allah, Allah akan rapatkan dirinya dengan sesama insan, sesama makhluk. So,
Of course lah, kalau orang Islam sembahyang 5 waktu. Orang Buddhis mungkin sembahyang 2 kali sehari. Orang Hindu tabat difahamkan 2 kali. Ya, apa minimum lah. Orang Punjabi 2 hingga 5 kali lah. Dia 5 kali orang Punjabi, orang Singh ya. Orang Islam 5 kali yang fardu, dan sunat jangan tinggal. Tengok apa jadi. Barang siapa merapatkan dirinya dengan Tuhan, Tuhan akan repair hubungan kita dengan sesama manusia. Aura spiritual kita ya akan jadi besar, jadi hebat. Orang sayang, orang respect, orang tertarik kepada anda, dan orang akan bantu anda, orang belanja awak. Allahumma salli ala Muhammad. Itu bonusnya lah. Itu poin nombor 49. Untuk jadi orang yang lebih ceria, bahagia, dan jadi aset, memberi nilai tambah kepada diri, keluarga, masyarakat, negara, malah dunia. Poin nombor 49 ya. Jam tak jam, kita wrap up dalam masa 5 minit lagi. Ya. So tak perasan pun, 369 orang semalam, 400 lebih ya. So tak sampai 400, 370. So ajak kawan lagi, ajak kawan, walaupun dapat 5 minit pun dapat manfaat ya. Tapi yang penting dia dapat dengar rakaman semua ya. Mun Maisma di sini, Aidah Yumin, Ainsun Abu Hasan tak baca tadi. Mun Maisma dah, Mara Ismail sudah, Hanina Ani tak sebut tadi, Nurul Aini ya, Puan Salmah Sail, jangan jumpa tu. Mara Ismail dah, Nurul Fatin faham, Didi Zari ya, Taini Abdullah betul tu Abah kata Ainsun tadi, Nurul Aini. Okey, Maria panggil, dia so panggil kawan-kawan ya. Aswad maybe ya, DK ya, Enfas Ella, Syah Haziq, aura positif dan aura emosi. Salamah Sariman, okey, terima kasih. Jawada ada ya, Nurani Misbah, Kak Nilma, jangan jumpa tu Kak Nilma ya. Okey, so Tok Abah nak ingatkan, kita punya program dibawakan oleh itulah ya, seminar dalam kelas ya, psikologi di tempat kerja pada 21 Jun. Jom sama-sama Tok Abah, InsyaAllah seronok. Ada link kat atas tu, tengok apa kontennya. You tengok konten pun you tahu. Yang insya-Allah berbaloi datang dan memberi manfaat. Dan program kita, dan tolong masuk channel Telegram ya, Telegram channel Tok Abah, waiting list untuk Mental Perkasa. Walaupun kita namanya Mental Perkasa, tapi kita akan buat 10 program tahun ini insya-Allah kalau panjang umur. Semuanya bermanfaat, seronok, dan kata akan membantu anda untuk jadi orang baru, orang yang 360 change, yang menjadi aset, orang sayang. Yang penting Allah sayang, manusia sayang, bos sayang, awak akan hebat di rumah, hebat di tempat kerja, hebat dalam masyarakat. Seronok ya, hidup ini so beautiful. Make it really nice ya, because our life is so short. Make it really good ya. Mudah-mudahan ya. Dan pada 28 hari bulan Jun, Tok Abah akan buat program memperkasa integriti dalam organisasi. Jom, ramai-ramai orang daftar ya. Bos hantar your staff minta izin ya, bos-bos datang ya. Don't worry lah ya, kalau you sebut aja nak attend program integrity secara online, dan ya Allah, dia punya kosnya pun memalukan, rendah sangat, murah sangat. So insya-Allah lah ya, insya-Allah you akan diizinkan oleh bos, dan bos pun please come to our program memperkasa integriti dalam organisasi. Integriti satu kemestian, bukan satu pilihan ya, dan kejayaan tanpa integriti adalah kosong, adalah kegagalan yang nyata sebenarnya ya. Alright, so jangan lupa ya, untuk mereka yang 40 tahun ke atas ada masalah sengah-sengah sendi-sendi pun, cuba ni. Tok Abah memang sangat-sangat teruja dan sangat berkesan untuk Tok Abah lah. Tok Abah dah makan sendiri ya, pagi petang, wow, kesannya luar biasa. Dan untuk anak-anak agar lebih fokus, lebih seronok belajar, dan mudah-mudahan berubah ke arah yang lebih positif dengan mak bapak dan satu keluarga berubah. Excel Plus Prasa Coklat yang sangat luar biasa. Maskotnya pun Didi and Friend, dan ada gambar Tok Abah. No hanky-panky, insyaAllah ya. So akan membantulah ya. Dan kalau nak bertenaga ya, nak lawas perut, Tok Abah lupa nak cakap, ni pun dah daripada dulu ya. Premium coklat ni memang sedap, lazat, dan dia sekarang dah ada ingredient baru melawaskan perut dan rasa kenyang 6 hingga 8 jam. So ramai orang slim down dan aktif dan positif dan bertenaga, mudah lawas, sebab pencernaan ya, 80% penyakit datang dari perut.
Nah, so bila minum ni insya-Allah masalah pencernaan bertambah hebat, kita punya perut lawas, masya-Allah, rasa ringan badan, bertenaga. Subhanallah. Yang penting lazat. Okey? So, tuan nak wrap up ya. Nombor 50, motivasikan diri ya. Motivasikan diri ni dengan ialah dengan kawan-kawan ya, pergi attend kursus, tengok TikTok yang bermanfaat. Ingat semalam Tok Bas kata TikTok dalam bahasa Arab artinya ya bodoh-bodoh, ya benda-benda yang bodoh. Itu maksud asasnya, asalnya TikTok, TikTok. Bahasa Arab ya. Tengoklah Google kamus Arab. TikTok. Tok macam mana? So tuk ta waw kaf ya. Jadi TikTok. Jadi bermaksud bodoh. Memang ramai ya orang yang terlibat dengan TikTok ni buat benda-benda yang bodoh. Tapi banyak juga sekarang ni orang yang gunakan TikTok untuk bagi tip, bagi nasihat, bagi peringatan. Tok Abah banyak tengok TikTok yang memberikan motivasi ya. Ingat Tok Abah pun dapat dari TikTok lah untuk bahagia, untuk ceria. Ya, kita kena ada orang yang kita cinta, ada perkara yang kita boleh lakukan, dan ada harapan, ada pengharapan, ada sesuatu yang kita boleh targetkan, ada pengharapan. Ada orang yang disayang, ada perkara yang kita boleh lakukan, dan ada harapan dalam hidup, kita akan bahagia. Itu dari TikTok lah tu. Ya, jangan bercakap bila marah, jangan berjanji waktu tengah gembira. Itu pun Tok Abah dapat dari TikTok juga. Ya, apakah maksud bijaksana, kata seorang ustaz. Bijaksana mean orang yang selalu ingat mati dan bersedia untuk mati. Dari TikTok lah tu. Ya, banyaklah tip ya yang Tok Abah dapat. Ya Allah ya. Ya, kegembiraan itu bukan ada di luar sana. Kegembiraan ada dalam hati. Kalau awak memilih untuk gembira, apa pun berlaku awak tetap akan gembira. Kalau awak kata diri awak api, walaupun orang panggil awak air, awak tetap panas. Sebab awak tahu awak api. Kalau awak seorang air, orang kata awak api, awak tetap dingin. So it is up to you sebenarnya to be happy or otherwise. Dalam keadaan biasa, dalam keadaan luar biasa, cerita lain. Don't talk about the exception, talk about the norm. Barulah hidup kita lebih aman. Okey. Itu kata tu, motivasikan diri ya, dari masa ke masa. Dan last untuk hari ni Tok Abah akan ulang besok. Tok Abah akan sambung besok dan ulang balik poin nombor 51 ialah sebab Tuhan itu ganjil. Tok Abah berhenti kat nombor 51. Besok last day lah. Besok yang ke-17. Hari ni bahagian ke-16. So 17 cukup sebab kita sembahyang pun 17 rakaat satu hari. Okey ya. Sweet 17. Okey, nombor 1, dengari diri dan cakap positif pada diri. So you got to listen to yourself, gerak batin awak. What says your gut feeling? Dengari diri anda dan kata orang tu, cakap yang positif kepada diri. Aku mampu insya-Allah. Aku akan sihat insya-Allah. Aku boleh atasi masalah ini insya-Allah. Allah bertindak seperti yang disangkakan oleh hamba-Nya. Kalau awak bercakap pada diri awak secara positif, hidup awak akan jadi positif. Kata Johnny Emerling, Tok Abah sebut banyak kali dah, kita berfikir atau bercakap pada diri kita 50,000 kali sehari. Dan 80% cakap pada diri adalah negatif. Su'zon. Jadi macam mana nak gembira, ceria dan bermotivasi? Sebab awak cakap yang negatif. Aku makin tua-tua jadi pelupa. Aku ni letih. Aku ni sengal-sengal. Aku memang payah nak belajar bahasa Arab. Dah tua bangka. Itu Tok Abah tengah belajar bahasa Arab ni. Umur 71. Baru start kelas bahasa Arab. Kali ke banyak kali dah. Tak pandai-pandai. Bukan cikgu mati. Kita yang mati semangat. Cikgu tak mati pun. Kalau aku baru nak belajar, cikgu mati. Bujang lapuk. So itu yang Tok Abah nak tutup dengan kata-kata, dengari diri awak dan cakap positif pada diri anda. Listen to yourself, gerak batin, what says your inner self, what says your heart, what is your gut feeling. Dengari diri anda dan cakap positif pada diri anda. Anda akan maju ke depan happy, bahagia dan menjadi aset. Besok Tok Abah akan ulang balik dan terangkan dengan jelas. Cukuplah ya. Happy birthday, happy anniversary, happy working day, happy holiday, happy journey, happy jalankan kerja-kerja amal, kerja-kerja NGO, kerja-kerja kesukarelawan, sama-sama berbonding, jaga cucu ke whatever. So mudah-mudahan anda semua dirahmati Allah. Make today our best day. Who knows, today is our last day. Illa liqa. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.